Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tamim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jadi kita sampai hadis ke 2401, kitab Al-Jami'us Saghir. Qala al-muallif radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lughata Ismail kanat qad darasat, fa'atani biha Jibrilu fahaffadhaniha. Terjemahannya, inna sesungguhnya, lughata bahasa Ismail, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, kanat adalah, qad sesungguhnya, darasat pupus, fa'atani membawa kepadaku, biha dengan lughah tersebut, dengan bahasa tersebut, Jibrilu oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Fahaffadha, lalu dia menghafalkan ni kepadaku, hal bahasa tersebut. Jadi hadis ini dia membincangkan tentang bahasa Arab. Jadi kalau kita rujuk kepada asal hadis ni, maknanya Sayyidina Umar, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, malaka afsahuna, kenapakah kamu paling fasih dari kalangan kami? Wa innaka lam takhruj min baini azhurina, padahal dia kata, Nabi Muhammad, kamu tidak pernah keluar ke tempat lain, kamu sentiasa bersama kami. Maksud Nabi, dia tak ada hijrah duduk dekat Yaman ke, hijrah duduk dekat Palestin ke, tak ada. Nabi dia memang membesar di Mekah. Maka Nabi jawab dengan jawapan ni lah, kenapakah bahasaku amat fasih? Kerana Jibril datang mengajarku bahasa. Jibril yang membawa bahasa tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ialah sababul wurud, sebab hadis ni datang. Maksudnya Nabi mengucapkan tadi itu disebabkan oleh soalan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan kalau mengikut kajian ulama bahasa Arab, dia kata bahasa Arab ni diterbagi kepada dua dialek. Pertama ialah lahajat ba'idah, bahasa Arab yang telah pupus, iaitu ialah bahasa Samud, bahasa Safawiyah, Lahyaniyah, itu semua bahasa-bahasa dialek Arab yang telah pupus, hilang, lenyap terus dengan kaum-kaumnya sekali habis. Adapun bahasa yang masih kekal ialah bahasa yang ada dituturkan oleh Quraisy, oleh kabilah Tayyib, Huzail, Thaqif dan seumpamanya. Dan dalam banyak-banyak kabilah yang masih lagi kekal bertutur bahasa Arab, dia kata Quraisy ialah aktsarul lahajati fasahatan. Bahasa Quraisy ialah bahasa yang paling fasih. Apa makna fasih tu? Maknanya sebutannya mudah dan maknanya jelas. Dia ada dialek-dialek lain, makna yang sama, apabila dituturkan bunyinya berat ataupun susah nak sebutnya. Huruf-huruf tu dia bercantum-cantum, susah nak disebut. Tapi bahasa yang paling lembut ialah bahasa Quraisy. Itu dia panggil fasahah, jelas. Bahasa yang paling fasih ialah bahasa Quraisy. Jadi kalau kita kaji daripada sudut asal bahasa Arab, mana Syekh Ahmad Al-Matbuli radhiyallahu anhu, Syekh Ahmad Matbuli, dia kata,
Hadis-hadis daripada Nabi SAW menunjukkan bahawa Nabi Adam SAW ialah orang yang pertama bertutur dengan bahasa Arab. Nabi Adam dengan ilmu pengajaran daripada Allah. Dan Nabi Adam juga Allah Ta'ala ajarkan kepadanya 72 bahasa ataupun 80 bahasa yang lain. Jadi dia kata, tetapi Nabi Adam walaupun dia mengetahui banyak bahasa, lam yatakallam illa bil arabiyyah. Tapi Nabi Adam AS dia tidak bertutur melainkan dengan bahasa Arab sahaja. Lepas itu dia nyatakan, apabila Nabi Adam makan daripada pokok yang dilarang tadi tu, maka dia bercakap dengan bahasa Syriania. Maksudnya dia tadi disekat daripada bercakap dengan bahasa Arab. Thumma raddallah. Kemudian Allah Ta'ala kembalikan semula bahasa Arab kepada Nabi Adam. Lamma taballahu alaihi wajtabah. Apabila Allah menerima taubatnya dan Allah Ta'ala memilihnya. Dan sehinggalah dia kata kekal manusia bercakap di dalam bahasa Arab sehinggalah zaman Taufan. Taufan Nabi Nuh tadi. Lepas tu bahasa-bahasa dah berkembang balik. Manusia dah mula bertutur dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi difahami daripada kisah Nabi Adam alaihissalam, salah satu hukuman yang Allah Ta'ala kenakan kepada manusia apabila melanggar arahan Allah ialah dilarang daripada satu nikmat yang agung. Apakah nikmat yang agung tersebut? Ialah bahasa Arab. Jadi bahasa itu sendiri ialah nikmat. Sebagaimana keterangan ialah nikmat, sebagaimana keamanan ialah nikmat, dan sebagaimana kesihatan ialah nikmat. Tapi orang terlupa bahasa itu sendiri ialah nikmat. Jadi kisah yang berlaku pada Nabi Adam ni nak fahamkan kepada kita. Jadi disebabkan Allah tu nak bagi juga nikmat tu kat kita, maka ulama fiqh dia kata apa dia? Wajib membaca rukun semayang dengan bahasa Arab. Jadi sekurang-kurangnya, kalau kita tak bercakap Arab pun, tapi kita sebenarnya bertutur juga dalam bahasa Arab tu setiap hari walaupun tak faham. Kalau kita baca Fatihah, kita baca doa kunut, semua tu di dalam bahasa Arab. Jadi itu satu rezeki apabila dia wajibkan rukun-rukun semayang semua dalam bahasa Arab. Cuma kita sendiri kena tambahlah mengaji. Mengaji bahasa Arab kan supaya kita tadi mahir. Dan Imam Suyuti juga, dia menyebutkan dalam kitabnya Al-Itqan, sesungguhnya Quran menggabungkan 50 bahasa. 50 bahasa ada dalam Quran tu. Maksudnya Quran tadi sememangnya lah keseluruhannya secara majoritinya ialah bahasa Arab. Tapi dia ada banyak lafaz-lafaz yang diambil daripada seluruh bahasa di dunia untuk mengingatkan kita bahawa bahasa semua datang daripada Allah. Macam dalam surah Al-Insan. Surah Al-Insan apabila kita baca, dia ada kalimat kafura. Jadi kalimat kafura tu ialah kalimat yang berasal daripada sebelah kita ni kapur. Maksud kita ada batu kapur tu, itu ialah asal kalimat kafurah yang disebut di dalam Al-Quran. Lafaz kafur tadi. Jadi itu yang macam mana? Tak tahu. Tapi yang ulama buat kajian, dia kata, yang itu tak tahu. Tapi sebab kafur dalam ayat Quran tu merujuk kepada benda tadi tu. Kapur putih dan kapur baru, kafur tu memang benda tu. Dia tak masukkan kafur tu nama orang. Jadi dia kafur tu ialah nama kepada satu bahan. Dan bahan tu ada di tempat kita ni lah. Jadi itu ialah asal usul bahasa datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mencipta bahasa tu. Cuma soalannya sekarang, apa faedah bahasa tu dia? Maksud kenapakah Allah Ta'ala memuliakan bahasa Arab dan apakah tujuan bahasa Arab tadi? Jadi kita boleh tengok dalam surah Asy-Syura ayat 7. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan." Begitulah kami wahyukan kepada kamu Quran yang di dalam bahasa Arab. Allah sebut khusus bahasa Arab tu litunzira, untuk memberi peringatan. Itu tujuan bahasa lah. Tujuan bahasa Arab ialah untuk memberi amaran, memberi teguran, memberi nasihat, memberikan kesedaran. Sebab dia ialah bahasa yang
paling senang menembusi hijab. Maksudnya kita punya hati ni ada hijab. Bila hijab tadi tu kita cakap dengan bahasa lain, maksudnya bahasa tu akan tersangkut. Kat hijab tadi tu dia tak masuk ke dalam hati. Tapi satu-satunya bahasa yang amat kuat, bahasa tu sendiri kuat, dia tajam sebab dia datang dengan nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita cakap dengan bahasa Arab tadi tu, dia menembusi hijab-hijab dalam hati manusia dan membangkitkan ketakutan. Sebab litun zira tu tujuannya nak bagi takut. Orang tak semayang. Dan kita nasihatkan, moga-moga dia semayang. Kerana orang tidak puasa. Apabila kita bercakap, moga-moga dia berpuasa. Jadi itu asal bahasa tadi. Jadi bahasa yang paling kuat untuk memecahkan hijab ialah Al-Quran tadi. Bahasa Arab. Itu pertama. Yang kedua, Allah nyatakan tujuan dia ialah وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Ini sebab kedua. Mengapa Quran itu dalam bahasa Arab? Allah Ta'ala kata, لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Moga-moga mereka teringat semula. Maksudnya moga-moga mereka teringat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan mereka. Moga-moga mereka teringat janji mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bahasa yang paling kuat menghilangkan kelalaian ialah bahasa Arab. Maksudnya kalau kita berlatih menutur bahasa Arab, bahasa itu sendiri akan kuat menarik kepada ketuhanan. Itu kelebihan bahasa itu sendiri. Pertama, dia tadi mendatangkan, dia boleh memecahkan hijab, mendatangkan rasa takut kepada orang yang mendengarnya. Lepas itu, kedua, bahasa itu boleh mengingatkan semula, menghilangkan kelalaian daripada manusia. Jadi kalau dalam kajian, dia kata, bahasa Arab hanya dituturkan oleh 400 juta orang. Sebab dia kaji, dia kira lah semua bangsa-bangsa Arab tadi ada 400 juta. Tapi kalau sebenarnya bahasa Arab tu dituturkan oleh, bukan dituturkan, dicakapkan oleh 2 bilion manusia. Sebab 2 bilion tu ialah orang Islam. Sebab tak ada mana-mana orang Islam, melainkan dia akan kata apa dia? Sekurang-kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Sekurang-kurangnya. Dia mesti mengucap, Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi sekurang-kurang orang Islam tadi, dia akan menuturkan juga 2, 3, 4, 5 patah bahasa Arab, walaupun tak banyak. Jadi dialah bahasa yang paling luas digunakan, dituturkan di dunia. Iaitu bahasa Arab. Hampir semua orang Islam, yang tak kira macam mana keadaannya sekalipun. Dan daripada segi pembentukan kalimat, kata-kata yang ada dalam bahasa Arab tu, yang dibuat kajian oleh Lornet Academy ni, dia kata bahasa Arab dia terbentuk daripada 12 juta kalimat. 12.3 juta kalimat. Maksud kalimatnya terlampau banyak. Dia kata nak dibandingkan dengan bahasa Inggeris, dia hanya mempunyai 600,000 kalimat je. 600,000 je. Ataupun bahasa Perancis contohnya ada 150,000 kalimat je. Jadi sememangnya bahasa Arab bahasa yang paling kaya di dunia. Paling kaya. Dia mempunyai kata yang amat banyak. Perkataan yang amat banyak. Jadi kita sambung kepada hadis tadi. Maksud Nabi SAW itu secara kasarnya lah tentang bahasa Arab yang dinyatakan di sini. Jadi bahasa Arab tadi diwarisi daripada satu Nabi kepada satu Nabi sampailah kepada zaman Nabi Ismail alaihissalam. Dan disebabkan selepas Nabi Ismail tiada lagi Rasul kepada bangsa Arab. So, Nabi Ismail, lepas itu bangsa Arab tu, Rasul dia yang datang kemudian ialah Nabi Muhammad SAW. Jadi tengah-tengah tadi tu, disebabkan tak ada Rasul, maka bahasa Nabi Ismail tu dia makin pupus. Sebab kita bincang tadi lah, jauh daripada Tuhan. Semakin jauh daripada Tuhan, bahasa tu makin hilang. Sebab yang berlaku pada Nabi Adam tadi lah. Apabila dia buat satu saja kesilapan, terus bahasa Arab tu hilang.
bercakap terus dengan bahasa Syriani. Jadi apabila Nabi Ismail yang paling akhir, Rasul kepada bangsa Arab tadi, dia bertutur dalam bahasa Arab yang sempurna. Lepas tu bahasa Arab tu makin pupus sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dia kembang balik dengan Al-Quranul Karim. Itu dia nak bagi tahu bahasa yang dituturkan oleh Nabi Ismail telah pupus. Jadi kita tahulah sebab pupus tadi apa. Sebabnya ialah jauhnya manusia daripada Tuhan. Apabila makin jauh daripada Tuhan, Allah Ta'ala tarik satu nikmat. Jadi hari ini, kita berbangga dengan belajar bahasa Inggeris. Kan bangga dengan belajar bahasa Jepun. Kan bahasa Perancis ke, bahasa Jerman ke. Tapi ramai terlupa nak belajar bahasa Arab. Tapi kalau kita dah mula bertobat, kembali kepada Allah, kita akan rasa nak pula belajar bahasa Arab tu. Itu tanda hati kita dah mula mendekatkan diri kepada Allah. Sebab Quran dalam bahasa Arab, hadis dalam bahasa Arab. Itu satu perkara. Lepas tu yang kedua, Nabi nak bagi tahu macam mana cara nak belajar bahasa Arab. Cara ni ialah fahaffadhaniha. Jibril alaihi salatu wasallam datang menghafalkan daku bahasa tersebut. Jadi kaedah asas mempelajari bahasa Arab pertama sekali ialah hafal. Menghafal kalimat ni. Maksudnya menghafal ayat. Menghafal contoh-contoh struktur ayat perkataan tadi. Boleh, itu yang dibagi tahu. Jadi, peringkat awal, maksudnya semasa kanak-kanak, kan umurnya 2, 3, 4, 5 tahun, kita kena menghafalkan dia kalimat. Maksudnya, Al-Kursi, Al-Kitab, kan, Al-Bab, As-Sayyaratu, kalimat-kalimat tu dihafalkan. Peringkat awal. Lepas tu dihafalkan struktur-struktur ayat. Cuma kalau yang senangnya, sebab itulah disuruh hafal Al-Quran. Masa apabila seseorang tadi menghafal Al-Quran, sebenarnya dia dah menghafal ayat-ayat yang paling, kalimat-kalimat dan ayat yang paling fasih di dunia. Cuma selepas dia menghafal Quran, dia kena belajar bahasa tu lah. Grammarnya, nahu, sorofnya, supaya dia boleh gunakan Al-Quran yang dia hafal tadi. Maksudnya dia dah ada satu perbendaharaan yang amat luas. Bahasa yang amat agung, dia dah hafal. Cuma bila dia terberhenti, tak belajar sambung mengaji bahasa Arab, tak boleh pakai. Kalimat dah banyak. Alhamdulillah dah ada. Li dah ada. Allah dah ada. Rabbi dah ada. Alamin dah ada. Ar-Rahman. Semua tu kalimat tu boleh pakai. Pakai untuk bertutur sehari-harian. Ambil kalimat-kalimat tu, cantum dari ayat. Tapi disebabkan kita hanya berhenti kepada hafazan saja. Jadi tak boleh juga nak gunakan. Dan ini cara asas mempelajari bahasa Arab ialah hafazan. Sememangnya kena hafal kalimat-kalimat tu. Sebab tu macam mana Arab memelihara bahasanya dengan syair. Maksud Imam Syafi'i kenapa bahasanya amat agung? Sebab dia menghafal syair-syair yang amat banyak. Imam Asma'i dia kata, aku meriwayatkan syair Huzaliyah. Qabilah Huzal ni aku meriwayatkan dia daripada seorang pemuda yang bernama Muhammad ibn Idris. Jadi keagungan bahasa tadi ialah dengan hafazan. Jadi Imam Syafi'i hafal syair banyak-banyak tu supaya dia tahulah kalimat tadi banyak. Dan dia dapat tengok macam mana struktur ayat yang fasih-fasih tadi dibuat. Radiyallahu anhum ajma'in. Sambung hadis seterusnya. Dia orang boleh bertutur dengan bahasa Arab. Cuma kalau kaum ni tak bercakap dengan bahasa Arab, dia akan bercakap dengan bahasa kaum ni lah. Dan Al-Quran kata, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Aku tidak utus mana-mana rasul, melainkan dengan lidah kaumnya. Tapi dia orang akan bercakap dengan lidah kaumnya, tapi dia orang boleh bahasa Arab. Sebab nikmat pertama sekali, sebab Jibril datang kepada semua Nabi-Nabi itu, semua dia ajar bahasa Arab. Sebab itulah bahasa, itu nikmat yang paling besar. Semua wahyu-wahyu itu datang, masuk ke dalam hati mereka dengan bahasa Arab. Cuma bila dia bercakap kepada kaumnya, dia ikut bahasa kaumnya lah. Semua tu. Hadis seterusnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna liqari'il Qur'an da'watan mustajabah, fa in syaa sahibuha ta'ajjalaha fid dunya wa in syaa akhkharaha
ilal akhirati. Terjemahannya, inna sesungguhnya. Li bagi. Qari'i pembaca. Al-Qur'ani Quran. Da'watan satu doa. Mustajabatan yang diperkenankan. Yang mustajab. Fa'in maka sekiranya. Sya'a dia kehendaki. Mengkehendaki. Sahibuha, tuan doa tadi. Ta'ajjalaha, dia mensegerakan doa tersebut. Fid dunia, di dunia. Wa in sya'a, sekiranya dia kehendaki. Akharaha, dia melewatkannya. Ila kepada. Al-akhirati, akhirat. Jadi hadis ni, dia berbeza dengan hadis sebelum. Sebab hadis sebelum Nabi kata sahibul Quran. Sebelum tu maknanya orang pengamal Al-Quran. Pengamal Quran, dia akan dapat doa mustajab dan dia dikurniakan dengan satu pokok di dalam syurga. Yang ini dia pembaca Quran saja. Maksudnya Quran tadi tu, dia seluruhnya ialah ibadat. Pegang Quran ibadat, bawa Al-Quran ibadat, melihat kepada Al-Quran ibadat, hafal dia pun ibadat, baca tak hafal pun ibadat, baca tak faham pun ibadat, semua jadi ibadat. Kalau boleh faham, boleh amal, tu kemuncak ibadatnya lah. Itu kemuncaknya. Macam Imam Ibrahim Ad-Dusuqi radhiyallahu anhu, dia kata, sekiranya Allah Ta'ala bukakan ilmu Al-Quran kepada manusia, nescaya dia tak akan perlu kepada apa-apa kitab yang lain lagi dah. Semua kitab yang ulama dah tulis ni, semuanya duduk di dalam Al-Quran tadi. Jadi sekiranya sesiapa yang dibukakan ilmu Al-Quran, dia hanya perlu bawa Al-Quran. Jadi Quran ialah ringkasannya amat agung. Jadi salah satu ibadat ialah membaca Al-Quran sehingga khatam. Kan, sebab kita tak boleh nak suruh, maksudnya tak semua orang mampu baca dengan kefahaman. Tak semua orang mampu menghafal. Dan tak semua orang tadi apa dia, boleh jadi seperti Imam Syafi'i. Kan boleh faham Quran tadi tu dan boleh mengeluarkan hukum hakam. Jadi paling rendah, keadaannya paling rendah pun Allah bagi, baca saja lah. Baca je. Baca saja sampai khatam. Sebab hadis ni maksudnya baca sehingga khatam. Baca di Quran tu sampai khatam. Apabila khatam tadi, ada da'watun mustajabatun. Allah akan kurniakan kepada dia satu doa yang mustajab. Sebab kita dah maklum, setiap penghujung ibadat ada doa mustajab. Kita puasa 12 jam, masa nak berbuka tu doa mustajab. Kita semayang, selepas salam tu doa mustajab. Kita tawaf. Habis tawaf tadi doa mustajab. Semua lah. Semua ibadat di hujungnya ialah waktu berdoa. Dan doa tersebut dimustajabkan oleh Allah. Cuma Allah Ta'ala bagi tahu. Maksud Nabi bagi tahu macam mana nak minta tadi. Fa'in sya'a sahibuha. Sekiranya kita kehendaki, kita mohonlah sesuatu hajat di dunia. Keperluan. Contohnya orang tadi sakit, kan, dia doa lah, telah sembuhkan penyakitku. Kan, ataupun orang tadi ada kesusahan, dia doa, Allah telah murahkan rezeki. Kan, ataupun dia ada kesempitan, apa saja masalah lah, doa lah. Sekiranya ada hajat di dunia. Cuma Nabi kata, sekiranya tak ada keperluan di dunia, jangan pakai. Doa mustajab tu jangan pakai di dunia, pakai di akhirat. Sebab di akhirat dia ada banyak lagi tempat yang diperlukan. Kita ada kesusahan nak melintas sirat mustaqim, doa. Allah Ta'ala lepaskan aku sirat mustaqim. Kita ada kesusahan timbangan amalan. Banyak sangat dosanya. Simpanlah masa tu doa, wahai Allah Ta'ala mudahkan. Kalau semua tu dah lepas, dia kata dalam syarah tadi, gunakan doa tu untuk bagi syafaat. Bagi syafaat kepada ibu bapa, adik-beradik, kawan-kawan, siapa-siapa je yang memerlukan syafaat tadi. Dia tu faedah doa. Maksudnya doa tadi dia satu harta. Kurniaan. Allah Ta'ala bagi, pakailah di dunia dan pakailah di akhirat. Cuma sekiranya ada keperluan di dunia, pakailah. Sekiranya tak ada, maka tak perlu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Luqman al-Hakim. Qala berkata, sesungguhnya Luqman al-Hakim berkata. So, kita dah bincang Luqman al-Hakim ni adalah seorang hamba, kan, kulit hitam.
berkata, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, idza studi'a, sekiranya diminta simpankan sesuatu. Idza studi'a, sekiranya diminta simpankan. Itu mana studi'a? Diminta simpankan. Syai'an, sesuatu. Hafizahu, Allah akan simpan. Allah akan peliharanya. Ini panduan lah maksudnya yang kita boleh, ni satu yang kita boleh amalkan lah. Kita minta Allah Ta'ala simpankan. Maknanya dalam buku fiqh, barang, apabila kita simpankan kepada seseorang, barang tu dipanggil al-wadi'ah. Wadi'ah ni maksud barang amanah, tolong simpankan. Kita nak musafir ke, kita simpankan barang tu. Jadi barang tu dipanggil wadi'ah. Cuma kebiasaannya kita simpan barang dekat bank, kat peti besi, kan, kawan-kawan, ya, sumpah. Cuma soalannya banyak lagi barang. Contohnya kita nak musafir, kita nak keluar, anak, isteri, keluarga ni nak simpan dengan siapa? Jadi yang nak diajar sekarang ni, simpankanlah mereka di sisi Allah Ta'ala. Maksud kita cakap, wahai Allah Ta'ala, aku minta simpankan anak-anak isteri ni di sisimu. Tolonglah peliharanya. Itu cakap bahasa Melayu lah. Kalau dalam hadis-hadis yang lain, asalnya daripada Ibnu Umar, masa hadis Tirmizi, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia kata, Nabi SAW, apabila Nabi nak musafir, Nabi akan cakap kepada sahabat-sahabatnya, Astaudi'ullah. Astaudi'ullah dinaka. Wa amanataka wa khawati ma'amalik. Itu salah satu lafaz yang diriwayatkan. Dia ada satu juga yang Nabi kata SAW. Ini Nabi cakap lah. Siapa yang ingin musafir, maka hendaklah dia berkata kepada orang yang dia tinggalkan, Astaudi'ukumullah. Itu je lah ayatnya. Allazi la tadi'u wada'i'uhu. Boleh? Ya, hadis tu tak ada dalam buku kita ni lah. Ini cuma lafaz-lafaz yang diriwayatkan daripada Nabi. Maksudnya macam mana Nabi praktikkan minta Allah jaga ni. Maksud Nabi kata, Astaudi'ukumullah. Aku mohon simpan kamu ni dengan Allah Ta'ala. Di sisi Allah Ta'ala. Allazi, Allah tadi, la tadi'u wada'i'uhu. Allah Ta'ala yang tidak akan hilang apa saja yang disimpan di sisinya. Itu memang lafaz daripada Nabi lah. Jadi kita, kalau boleh cakap bahasa Arab, kita cakap lah. Tapi kalau kita tak boleh cakap bahasa Arab, kita cakaplah bahasa Melayu. Kan kita katalah, aku simpankan kamu semua di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah tadi tidak akan hilang apa saja disimpan di sisinya. Jadi apabila hadis ni disebut, maka dia ada satu kisah yang amat masyhur. Kisah tu dekat bawah. Kisah macam mana diriwayatkan kelebihan menyimpan di sisi Allah tadi ni. Kisah tu dekat bawah ni, dekat syarah tadi tu, dia diriwayatkan secara ringkas. Tapi kalau kita baca kisah tadi yang sebenar, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, diriwayatkan oleh Hakim Tirmizi, daripada Zaid ibn Aslam, daripada bapanya. Dia kata tak kala Sayyidina Umar sedang berjalan melihat rakyatnya, tiba-tiba dia melihat seorang lelaki dengan anaknya. Lelaki dengan anaknya. Lepas tu Nabi kata, hai, aku lihat anak kau ni sangat sama dengan kau. Dia jarang ada anak yang sama. Macam kembar. Anak dengan bapak, tapi dia macam kembar, sama. Dia kata, aku tak pernah jumpa anak yang betul-betul sama seperti bapaknya sendiri. Maka orang tu kata, wahai Amirul Mukminin, anak ni tidak dilahirkan melainkan ibunya dah mati. Maksudnya, ibu dia apabila dah mati, ibu yang dah mati tu melahirkan anak ni. Jadi Sayyidina Umar pening. Macam mana pula mak dah mati, tapi boleh melahirkan anak? Maka dia kata, Sayyidina Umar kata, ceritakan kepada aku macam mana anak ni boleh dilahirkan. Maka lelaki tu kata, satu ketika aku keluar pergi perang. Maksud ada panggilan perang, kan? Tapi dia kata ibunya sedang hamil dengan anak ni. Tapi ibu tu dia kata, isteri dia kata lah, adakah kamu nak pergi perang dan meninggalkan aku dalam keadaan aku macam ni?
aku tengah hamil dan kandungan ni dah mula berat. Jadi aku kata, astaudi'ullaha ma fi batnik. Laki tu kata pada isterinya, aku simpankan. Aku mohon daripada Allah untuk menyimpan di sisi Allah apa yang ada di dalam perut kamu tadi. Kandungan yang kamu sedang bau tadi. Dan apabila dia dah cakap macam tu, dia pun pergilah perang. Apabila dia balik daripada perang, sebab perang zaman dulu ni lama, berbulan-bulan kan, setengah tahun kan, 3-4 bulan. Dan apabila dia balik tadi tu, aku balik ke rumah, aku tengok pintu rumah dah terkunci. Pintu rumah aku sudah terkunci. Maka aku tanya, di mana sipulan-sipulan isteriku ni? Dia orang kata telah mati. Maka aku pergi ke kuburnya. Dan aku menangis lah. Dia kata apabila malam, aku duduklah bersama-sama dengan saudara mara dia. Aku bersembang-sembang. Tapi dia kata dekat lah. Dia dengan tanah perkuburan tu dekat. Masa dia sembang-sembang tu dengan tanah perkuburan tadi tak ada dinding, tak ada pokok. Jadi dia nampak tanah perkuburan tadi. Tiba-tiba dia nampak ada api keluar daripada kubur tu. Dia api daripada tanah perkuburan. Jadi dia kata, api apa? Siapa yang pergi pasang api dekat kubur malam-malam ni? Jadi mereka pun, dia kata tak tahulah. Jadi dia orang pun balik. Jadi, apabila dia sendiri nampak api tu, maka dia pergi. Apabila dia pergi, ada seorang berkata kepada dia, kami melihat api tersebut di atas kubur isteri kamu tiap-tiap malam. Maka suami ni kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ingat satu bala lah, kenapa pula api atas kubur isteri dia. Dia kata, in kanat la sawwamah. Sesungguhnya isteri aku ni kuat puasa. Kuat bangun malam. Menjaga dirinya. Kan orang yang baik. Jadi dia kata, jom ikut aku tengok. Maka aku pun pergi ambil kapak, dia kata. Apabila dia sampai kepada kubur, dia kata kat sini, dia tengok kubur tu terbuka. Wahiyya jalisatun, isteri yang tengah duduk. Dan anak kecil tadi tu berpusing-pusing di sisi mak ni. Mak dia dah mati tapi tengah duduk. Dia pusing-pusing. Lepas tu ada suara daripada langit. Dia kata, ayyuhal mustaudi'u rabbah. Wadi'atahu khus wadi'ataka. Suara daripada langit tu dia kata, wahai orang yang menyimpankan simpanannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ambillah barang simpananmu. Cuma suara tu kata, amalawis tauda'ta ummahu lawajadtaha. Sebab dia masa dia cakap tadi, sebelum dia pergi perang, dia kata, aku simpan di sisi Allah anak di dalam perutmu. Jadi Allah Ta'ala jagalah anak tu saja. Suatu suara tu kata, amalawis tauda'ta ummahu, kalaulah kamu simpan mak dia juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, lawajadtaha, nescaya kau akan dapat juga, nescaya mak dia pun akan selamat juga. Tapi sebab kamu simpan anak saja. Dan apabila dia tengok anak dia tadi, dia ambil anak tersebut dan kubur tadi tertutup semula seperti asal. Semua keramat kerja daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah kisah yang disampaikan kepada Amirul Mukminin. Dia kata, inilah kisah anak aku dengan aku ni. Wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar dengar, lepas tu Sayyidina Umar pergi. Dan Ubaid, salah seorang perawi, dia kata, aku menceritakan tentang hadis ni kepada Muhammad bin Ibrahim Al-Umari. Jadi Muhammad bin Ibrahim Al-Umari dia kata, hadza wallahi al-haq. Dia kata sesungguhnya perkara ni benar. Kisah yang diriwayatkan tadi benar. Sebab dia kata, aku pernah dengar pakcikku yang namanya Abi Asim juga meriwayatkan kisah tersebut. Dan pakcik dia kata, aku pernah melihat Ibn Hazar Rujul. Lelaki yang pergi perang tadi, anak dia yang beranak dalam kubur tu, anak dia kepada anak dia tu. Maksud dia pernah melihat cucu kepada lelaki yang pergi perang tadi bil Kufah, semasa dia berada di Kufah. Maksud kisah tadi adalah kisah yang benar. Jadi itu kelebihan membaca astaudi'ukumullah tadi. Astaudi'ukumullah. Baca macam tu je lah. Astaudi'ukumullah. Dan dia kalau ada beberapa, itu dibaca sebelum pergi musafir. Dibaca sebelum pergi musafir. Tapi ada satu riwayat dia kata, ataupun ni kisah-kisah yang orang yang mengamalkan dia.
Ada satu orang manusia ni, dia pintunya terbuka. Jadi anaknya keluar, main di jalan. Jadi apabila anak dia keluar, dia dah tiba-tiba dia dapat ada satu lori nak datang. Bila lori tu nak datang langgar anak dia, terus dia baca ayat tadi. Aku simpankan anakku di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Serta-merta lori tu berhenti. Satu inci lagi nak kena anak dia. Jadi itu satu bentuk amalan juga. Maksudnya kita boleh baca dalam keadaan terdesak. Dan keadaan terdesak tu kita simpankan perkara terdesak tadi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau yang guru-guru ajar juga, apabila kita menghafal sesuatu ilmu, menghafal kitab, menghafal matan, menghafal apa sekalipun, bila dah hafal tadi kita niat, Allah Ta'ala, aku simpankan hafazanku di sisimu. Moga-moga kau datangkan semula hafazan tadi ketika aku memerlukannya. Boleh bacalah apa saja yang kita hafal, apa saja yang kita ingat tadi tu kita bacakan. Cakap bahasa Melayu pun tak apa kan. Wallahu ta'ala alam. Summa qal iddalaka minal ajri ala qadri nasabika wa nafaqatika. Jadi kalau ada rezeki kita sambunglah. Wallahu ta'ala alam.